Okey, pada video kali ini saya nak cerita tentang pengalaman kami pergi ke satu lokasi yang diberi nama Balai Polis Gombak Lama yang terletak di Batu Enam, iaitu Jalan Gombak Lama hendak ke Bentung, Pahang. Jalan, oh nampak memang tempat ni tidak boleh dinafikan lah, terlalu famous kepada golongan yang meminati aktiviti paranormal, sebab tempat yang kita boleh masuk lah. Walaupun waktu yang dicadangkan masuk adalah waktu malam, tapi ramai juga yang pergi pada waktu petang. Sebab apa? Takut malam ke? Pengalaman saya pergi, tapi saya tak pergi waktu petang. Kami pergi pada waktu malam. Sebenarnya banyak kisah yang telah dikaitkan dengan Balai Polis Gombak Lama ini. Ada yang kata, betulkah Balai Polis? Bila dia dibina? Sebelum tu saya nak ceritakan kisah yang pertama tentang Balai Polis Gombak Lama ini. Dikatakan telah dibina pada 1948, iaitu pada era keganasan komunis. Pada era itulah 1948. Jadi Balai Polis ni adalah tujuan untuk menjaga keamanan kawasan itu dan untuk memerhati aktiviti komunis. Kisah yang kedua, Balai Polis ini dikatakan sebenarnya bukan Balai Polis. Dikatakan adalah tempat tinggal seorang penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu UKM. Rumah penyelidik itu dah. Dan apa yang kami dapat, kami pun nampak logo UKM kat situ masa kami sampai. Kalau kita tengok pada struktur bangunan ni, sebenarnya tak macam Balai Polis pun. Sebab struktur dia tak lebih kepada rumah. Tapi kenapa dikatakan Balai Polis? Jadi untuk merungkaikan apa itu Balai Polis Gombak Lama ataupun apa itu Balai Polis Batu Enam, jadi kami ke sana lah. Jadi setelah membuat kajian di internet, kami hendak buat kajian di lapangan. Kami bersama kumpulan kami pergi ke sana berempat, iaitu seperti biasalah, saya Remy Yusof, Hafiz Ali, dan Abang Ali. Ini merupakan aktiviti paranormal kami yang pertama. Nak kata paranormal pun tak juga, sebab kami buat kajian paranormal macam mana. Kajian kami buat ni nak tahulah sejauh mana tempat ni lah. Sebelum apa-apa kami pergi, kami akan membawa Abang Alip lah. Abang Alip ni dia lebih mahir tentang benda-benda ni, jadi kami bawa lah dia. Setibanya kami di situ, kami tak jumpa jalan pada awalnya. Kami sesat juga sebab kami tak tahu sangat jalan kat situ. Terlepas dan kami patah balik, dan kami jumpa jugalah akhirnya Balai Polis Gombak Lama ni. Kemudian setiba yang kami kat situ, Abang Alik turun dulu dan dia pergi berjumpa. Dia kata dia nak jumpa seseorang kat situ untuk minta izin masuk. Jadi kami pun tunggu dan dia patah balik. Jadi kami mula langkah-langkah untuk masuk ke kawasan itulah. Jadi banyaklah apa pantang larang yang dinasihatkan Abang Alip ni lah. Jadi kami follow Abang Alip masuk ke dalam Balai Polis Gombak Lama. Sebelum kami masuk tu, kami kena meredah lah bukan denai alam tu, dalam 100 meter. Panjang jugalah kalau nak lari patah balik ke kereta tu memang tapi tak apa, kami duduk belakang Abang Alip je, tak lebih-lebih, tak apa. Tapi tak nak tinggal belakang sangat sebab kami nak tengok apa yang terjadi di depan. Jadi kalau tengok video ni, nampaklah kami berpusu-pusu nak duduk belakang Abang Ali. Daripada mata kasar saya akan cerita pada mata kasar saya lah. Tempat tu gelap sebab memanglah pada waktu malam. Memang sunyi dan tak ada bunyi. Ada bunyi hutan lah, bunyi cengkerik, bunyi mengilai, bunyi memanggil, banyak bunyi lah ada kat situ. Memang tempat tu tak dijaga. Memang ada kesan-kesan aktiviti bukan paranormal, tapi aktiviti syirik, tahayul, munafik, semua kat situ lah. Ada dia katakan spiritual kat situ. Aktiviti ada lilin, ada apa macam black metal punya logo tu, kat situ lah banyak. Dan ada
sisa-sisa makanan yang ditinggalkan. Memang mereka suka tempat yang kotak-kotak macam tu. Jadi kami pergi situ, berjalan-jalan, agak ada satu lorong. Yang anda nampak ni, ini lorong yang kami lalu. Abang Ali cakap dia ada terbau seperti darah. Tak tahu darah tu daripada mana, tapi dia kata ada bau darah. Apa yang Abang Ali nampak lagi berbeza apa yang kami nampak. Dia nampak seorang wanita. Dia kata di atas pokok, di depan tu ada 2 pokok besar, dan di situ ada 2 wanita yang jaga. Bukan jagalah, dia ada di mengawasi kawasan tu lah. Kami tak dapat asal, tapi Abang Ali dapat asal lah. Dia cerita apa yang dia nampak lah. Semasa kami buat kajian di sekitar itu, Abang Ali ada dapat rasakan ada kubur dekat sekitar itulah. Jadi memang kami tak cerita kat dia apa. Memang kami dah tahu ada kubur sebab kami dah buat research. Research lah. Dan dia kata memang ada kubur kat situ. Kemudian daripada apa yang dia nampak, biasalah kiribat panggilan-panggilan tu dia nampak lah. Kami tak nampak. Kami hanya ditunjuk, digambarkan lah oleh Abang Ali. Kat sini ada perempuan, kat situ ada jin warna hitam, kepala dia panjang. Kemudian ada penampakan apa yang dia nampak, dia cerita kat kami. Ni ada ni. Tu penampakan lah. Kemudian Abang Ali cakap juga dekat situ ada asap putih, ada jaring, dan dia tak bagi kami melapasi kawasan tu lah. Kami tak boleh jalan lah kat situ. Dia kata takut nanti sesat ataupun kami tak dapat balik. Kemudian di sebelah bangunan pokok pisang tu ada pokok pisang. Yang inilah pokok pisang ni. Di sebelah pokok pisang ni Abang Ali cakap dia nampak pintu, macam pintu istana lah. Jadi dia kata kat sini jangan lalu lah. Apa yang dia nampak tu dia cerita kat kami lah. Kemudian saya dengan Remy terdengar bunyi batuk. Sama lah macam Abang Ali cakap. Kat situ ada makcik tua yang jaga kawasan tu. Makcik tua tu bermain dengan Abang Alif lah. Dia berlari sana, berlari sini. Makcik tua tu dia katakan macam penjaga lah di kawasan tu. Lepas tu terdengar bunyi ngelayan. Kami nampak tempat tu seperti dijaga sebab rumput je dan lalang tak ada kat situ. Rumput je semua pendek-pendek, halus. Macam kawasan tu dijaga lah, macam saluang mesin kan. Tempat tu tak nampak macam semak lah. Berbeza lah. Permulaan kami jalan tu hutan, tiba-tiba kawasan tu lapang. Dan kawasan tu boleh dikatakan bersih lah luar tu. Rumput dah dijaga. Pelik kan? Tempat dah lama macam ada orang jaga. Tapi kenapa dia tak renovate sekali? Alang-alang kan? Jadi itulah menarik tentang Balai Polis Gombak Lama dan apa yang kami dapat lah daripada Balai Polis Gombak Lama. Kami juga melakukan uji nyali untuk berada bersorangan di dalam kawasan itu. Bukan kami lah, tapi Hafiz seorang saja yang pergi. Dia kata dia lagi berani. Betul ke dia lagi berani? Jadi kami bagi dia seorang. Dia bantu oleh Abang Ali. Jadi kami tunggulah. 12 seconds later. Suasana malam lautan. Faham-faham je lah. Jadi kami pun tak ada dah buat tinjauan kedua pada waktu pagi, tak ada. Kami nak pergi waktu malam sebab aktiviti ni dilakukan pada waktu malam lah. Waktu prime time. Tempat tu pun tak jauh pada Mimalen. Bercakap tentang Mimalen. Nak cakap pasal Mimalen. Tapi durasi macam dah okey dah ni. Bila cakap pasal Amber Court, Genting Highland, tempat sejuk. Dan macam-macam lagi lah tempat yang ada yang menarik kat sana. Sebelum tu kita bercerita dulu tentang latar belakang Amber Court. Amber Court ini dibina pada tahun 1995, terletak di puncak Genting Highland. Itu puncak jugalah. Okey, punca dia gagal untuk beroperasi kerana Malaysia mengalami kemelesatan ekonomi atau kegawatan ekonomi pada 1999. Nak kata kondominium pun tak, nak kata apartmen pun tak. Sebab ramai orang kata kondominium, ada orang kata apartmen. Tapi boleh beli lagi sebenarnya. Masih boleh dibeli kat sana sebab dia dah jual dalam RM30,000, RM20,000. Murah kan? Terima kasih kerana menonton video ini. Teruskan menyaport kami untuk video-video yang akan datang. Menyaport lah. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk notification. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye.